Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Amusi, Imam, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak rahmat Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan saya daripada Ikram pada hari baru ini Pasir Gudang. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti satu isu yang besar sebenarnya dalam dunia umat Islam, dalam dunia keseluruhannya, iaitu adalah isu Mesir. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebelum saya teruskan dengan penerangan saya berkenaan dengan Mesir ini, saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat satu klip video, mudah-mudahan dengannya sebagai pembuka bicara saya pada perkara yang benar malam ini. Dan media-media antarabangsa dia akan ceritakan perkara yang benar. Maka oleh itu kita nampak seolah-olah telah berakhir perkara ini. Pemetaan seolah-olah telah berakhir kepada boksi dan sebagainya. Maka oleh itu kita perlu adakan roadshow seperti ini, ceramah seperti ini untuk menerangkan pada tuan-tuan apa yang telah berlaku, dan kita tidak akan berhenti selagi mana hak itu perlu dikembalikan kepada yang berhak. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita nak lihat. Saya mulakan dengan melihat kepada peta Mesir. Bagaimana kedudukannya di dunia Arab, kedudukannya dalam dunia ini. Kadang-kadang ada beberapa tempat saya pergi sebelum ini, bila saya hampir dah cerita tentang Mesir, lalas sekali kita sembang kata sebenarnya Mesir ke mana? Itu soalannya, nak saya cerita rupanya. Jadi tak penat, maknanya rupanya tak tahu Mesir ke mana. Jadi saya rasa tuan-tuan tahu, cuma tak apalah kita tunjukkan Mesir mana. Saya punya pointer tu tak bawa pula, jadi kita tunjukkan, tak apa. Dia kalau cikgu dia kena bangun diri, ajar. Bila saya diri tuan-tuan tak nampak. Ini Arab Saudi. Saya yakin tuan-tuan nampak Arab Saudi. Ini tuan-tuan biasa pergi umrah, pergi haji. Di sini Mesir ni. Ini benua Asia, ini benua Afrika. Kedudukan yang strategik, ini ada Laut Merah, dan kemudian di sini ada terusan Suez. Nanti saya akan tunjuk dalam gambar atau peta yang lain. Maka kedudukannya di sini Mesir, di sini letaknya Palestin yang dijajah oleh Israel. Ini Jordan. Jadi tuan-tuan, di sini sebenarnya Sinai. Yang saling terdengar Sinai itu bersebelahan dengan Israel, dan di sini ada satu tanah yang lebih kurang besar daerah Pontian itu namanya semenanjung Gaza. Yang selalu kita dengar tentang Rafah dan sebagainya. Gaza itulah letak di hujung sini. Maka kita lihat ada satu perkara yang sangat penting. Kalau orang merasakan Mesir tak penting, kita lebih utamakan Palestin untuk kita ceritakan, maka itu tidak benar. Kerana Mesir itu adalah satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan yang hebat yang boleh melemahkan Yahudi, melemahkan Israel, melumpuhkan mereka, bahkan boleh nyahkan Yahudi terus daripada bumi Palestin. Kalau ada kekuatan Mesir, dia hampir-hampir sebenarnya tuan-tuan, Yahudi sebenarnya takut dah di atas kebangkitan ini. Yahudi, Israel sangat takut di atas kebangkitan Mesir. Begitu juga di sebelah utaranya ada Turki. Di sana letaknya Erdogan, yang akan bawa pembaruan kepada masyarakat Islam di sana, yang akan berupaya untuk melumpuhkan Yahudi. Di sebelah Mesir, kalau kita tengok dalam klip video tadi, kita mulakan dengan video klip itu, bagaimana semangatnya orang yang inginkan mati syahid, maka mereka adalah Hamas. Maka tuan-tuan, berapa ramai, berapa juta rakyat Mesir yang sanggup mati syahid untuk mempertahankan tanah, untuk mempertahankan Gaza itu. Jadi kita lihat bahawa kedudukan yang strategik ini dengan pemimpin yang strategik, mereka yang fikirannya adalah fikiran untuk Islam, fikirannya untuk umat, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk membunuh harta, maka mereka ini mampu untuk menggegarkan, menggoyangkan Yahudi di dunia ini. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, betapa besarnya negara Saudi, betapa besarnya Egypt, betapa besarnya Turki dan semua ini. Tapi kenapa Israel yang sekecil itu tidak mampu untuk
ditewaskan. Kenapa Yahudi masih bermaharajalela di sana? Kerana kita akan lihat sikap-sikap puak-puak ini. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, itu kita lihat kedudukan itu. Mengapa kita perlu peduli isu Mesir? Bila berlaku banyak isu Palestin, kita ceramah, kita cerita tentang Palestin, kita hantar bantuan ke sana. Pada zaman pemerintahan Mursi setahun lebih, Ikram di bawah bersama dalam Aqsa Syarif telah beberapa kali masuk ke sana, berulang alik hantar bantuan yang tuan-tuan dermakan. Saya yakin jemaah surau ini, penduduk di taman ini banyak yang dermakan dalam dihantar oleh Aqsa Syarif ke sana untuk projek kenakan ikan air tawar, lembu susu, projek kilang roti dan sebagainya. Berulang alik kita masuk. Dengan mudahnya pada masa pemerintahan Mursi, pintu Rafah dibuka. Jadi rakyat Mesir boleh masuk sana, rakyat Gaza pun boleh keluar ke Mesir untuk cari bantuan, dapatkan bekalan makanan, ubatan dan sebagainya dalam masa setahun lebih. Bukan setakat kita saja masuk, banyak NGO lain seluruh dunia masuk. Bahkan kita lihat betapa pentingnya Palestin itu dalam hati penduduk Malaysia, sehingga kan sebelum pilihan raya yang ke-13 ke-13, PM kita pun masuk sama, bersama dengan isterinya masuk sama. Kerana apa? Kerana yakin masyarakat Malaysia kalau kita utamakan Palestin, maka adalah saham untuk mereka. Maknanya kita lihat Palestin itu penting, tetapi orang tak pastikan Mesir penting. Sebenarnya Mesir itu adalah sangat penting. Tuan-tuan, dalam isu ini dunia umat Islam, Nabi SAW firman, bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasad. Keutamaan orang-orang mukmin itu, orang muslim, saling mencintai kasih satu sama lain seperti satu jasad. Apabila sakit jasad itu, sakit gigi, ambil MC. Gigi sakit, esok ambil MC. Patut gigi je MC. Tak ada orang gigi MC. Kaki tercucuk paku, kaki je. Itu pun ibu jari kaki. Esok ke hospital, pergi klinik, MC. Tak, masak pun tidak. Kenapa? Sakit kaki. Itulah kita. Kesakitan itu di mana-mana umat Islam, tak kiralah di Mesir, di Malaysia, di Bangladesh ke, di Filipina ke, di Indonesia, maka kita adalah bersaudara. Bagaimana firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka jika sakit mereka, sakitlah kita. Tapi kalau sakit mereka, tak rasa sakit kita, maka something wrong. Kita tidak merasakan persaudaraan itu. Bila berlaku sana, oh itu Mesir, orang Arab memang itu, kerja lain. Bila ke Palestin, orang Palestin itu. Bila berlaku dekat Rohingya, oh itu dia orang aja. Bukan kita bersyukur Malaysia aman dan damai. Itu ayat kita. Syukur aja lah kita. Bila sampai kena ke sebelah lain pula, banjir besar, itu dia orang. Kat mana? Malaysia laku. Itu dia orang. Kita syukur, bukan kita masai. Itu kita. Syukur je kita. Tapi sebenarnya kita perlu merasai bahawa mereka saudara kita. Jika sakit, mereka sakitlah kita. Jika sakit kaki kita, sakitlah keseluruhan kita. Sakit kepada kita, sakit, itulah ibaratnya. Rasulullah SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta pada saudaranya seperti dia cinta dirinya sendiri. Jadi kita kena cinta di saudara kita di Mesir ini. Tuan-tuan Allah SWT, itu sebagai mukadimah. Kenapa kita kena peduli isu Mesir? Erdogan ketika sembahyang jenazah berlaku 15, bila para syuhada itu dibunuh, maka rakyat Turki keluar untuk solat jenazah ghaib. Dia kata, anda tak perlu jadi rakyat Mesir untuk bersimpati. Tak perlu kita rakyat Mesir untuk simpati. Oh kesian saudara kita yang mati. Tak perlu, cukuplah untuk kita jadi manusia untuk kita bersimpati. Sebab itu dalam himpunan NGO yang dipimpin oleh kurang lebih 100 NGO turut sama membantah perkara yang berlaku di Mesir ini. Antaranya China, India pun turut sama join dalam NGO ini, menyatakan solidariti kita rakyat Malaysia terhadap apa yang berlaku di Mesir. Jadi apa yang berlaku di Mesir bukan Islam lawan Islam. Kadang-kadang orang kata ini Islam lawan Islam.
Bashar lawan dengan, iaitu di Syria. Kemudian di Mesir, Sisi lawan dengan Mursi, Sisi. Oh, Islam lawan Islam. Ini bukan pertembungan antara Islam dan Islam, tetapi ini pertembungan antara hak dengan yang batil. Nanti kita akan lihat bagaimana yang kita katakan hak, bagaimana yang kita katakan batil. Kadang-kadang hari ini kita jadi keliru. Bila ada keluar kat TV1, keluar TV Hijrah, keluar ada seorang ustaz, oh dia orang ni Khawarij, dia kata. Yang menyokong Mursi ni Khawarij, keluar menentang pemerintahan tentera, maka Khawarij. Maka kita nak lihat orang itu macam mana dia. Baik, kita nak lihat Hosni Mubarak, tuan-tuan. Dia merintah selepas kematian Anwar Sadat, maka dia merintah daripada 1981. Selama 30 tahun pemerintah diktator ini. 30 tahun. Dari tahun 81 sampailah tahun dia merintah Mesir. Pemerintahannya ini adalah pemerintah diktator, bukan dilantik oleh rakyat dengan demokrasi pilihan raya, tidak dilantik oleh pemerintah. Begitu juga dengan Jamal Abdul Nasir dan juga dengan Anwar Sadat. Maka semuanya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh tentera. Jadi sepanjang pemerintahan ini kita lihat, walaupun Mesir kaya, tetapi rakyat tak kaya. Lebih daripada 50% rakyat hidup dalam kemiskinan. Tak ada rumah, duduk kat kubur dia. Kita yang duduk kat kubur makian je. Ataupun orang tu memang jaga kubur, baca Quran malam-malam. Ini tak. Duduk kat kubur, tuan-tuan pergi Mesir. Dulu saya galakkan tuan-tuan pergi Mesir kan, tak payah dah. Nanti kan tuan-tuan pula duduk kat kubur sana. Kalau tuan-tuan di Mesir pergi kat kuburan dia, berapa ramai orang yang duduk kubur sana, ada orang duduk, kubur sini orang duduk. Pasal apa tak ada rumah? Rumah tak ada. Pemimpin kaya. Kerana apa? Bukan dibangunkan ekonomi Mesir, tetapi dia menerima daripada negara-negara luar. Nanti kita akan tengok bagaimana dalam perjanjian Camp David 1978. Antara isi perjanjian ini, Mesir tidak boleh keluarkan gandum untuk rakyat sendiri lebih daripada 20%. Rakyat Mesir ada dekat 60 juta, tuan-tuan. Tak boleh keluarkan lebih 20%. Maknanya berapa sangat nak keluarkan? Jadi macam mana nak buat? Terpaksa import. Hanya 20%, rakyat makan roti. Import. Antara import utamanya adalah daripada Amerika. Amerika negara maju, tapi tanam gandum banyak untuk orang Arab. Ini Mesir 20%. Terusan Suez tak boleh dibangunkan, tuan-tuan. Sedangkan terusan Suez itu apabila Morsi naik, maka dia telah menyebut Tun Dr. Mahathir untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke sana, untuk menasihati apa yang boleh dibuat bagi Mesir ini untuk dibangunkan Mesir. Antara kata Tun Dr. Mahathir, kalaulah terusan Suez itu dibangunkan, diwujudkan pengkalan ekonomi, hub ekonomi dan sebagainya, maka dia akan jadi lebih mewah, lebih kaya daripada Dubai, daripada Emirates. Tapi dia tak boleh bangunkan dalam perjalanan itu. Tetapi Morsi nak bangunkan. Kerana apa? Mesir ini sungguhnya kaya. Terusan Suez lalu ulang alik. Orang lain lalu hanya bayar cukai saja. Israel lalu free of charge. Itu dia. Emirates tak bagi Mesir majukan terusan Suez itu, dan dia bayar sejumlah wang tiap-tiap tahun, tiap bulan dibayar kepada Mesir. Itu juga dengan Saudi, dia bayar. Kau jangan tak payah buat apa-apa untuk Mesir ini. Dia bayar. Bukan bayaran itu diterima oleh rakyat, tetapi bayaran itu diterima oleh pemerintah Morsi bersama dengan kuncu-kuncunya. Itu kita lihat. Maka rakyat terus menderita, terus miskin. Yang buta huruf ramai, 30% buta huruf. Jadi bagaimana membangunkan sebuah negara ini? Hanya pemerintah yang kaya raya. Ini laluan. Laluan itu ya, lihat semenanjung Gaza. Ini yang katakan Sinai itu. Sinai, dia jadi Zumapan, dia tidak bangunkan apa-apa. Di sini pintu Rafah.
Apabila perintah Morsi, maka rapat ini dibuka. Sebelum itu hanya ada terung untuk orang Mesir keluar macam ubatan, bukanlah makanan dan sebagainya. Tetapi apabila Morsi jatuh, terung itu tidak ditutup oleh Yahudi, tetapi dibom ditutup oleh As-Sisi bersama kuncu-kuncunya. Maka hari ini rakyat Gaza lebih menderita banding dengan zaman sebelum itu. Rakyat Gaza lebih menderita kerana apa? Bekal ubatan dah tak dapat nak bawa masuk, dan orang yang sakit tak dapat bawa keluar. Mengikut analisis, sudah lebih daripada 400,000 yang mengandung yang tak boleh bersalin secara biasa, untuk dibawa keluar tak dapat, akhirnya meninggal dunia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Sebab itu kita kena peduli isu ini. Dia bukan isu Mesir semata-mata, tetapi kita nampak itu sebagai satu ancaman atau sebagai satu perkara musibah yang berlaku ke atas dunia Islam ini, akhirnya mengugat orang Islam yang berada di tempat lain. Dan kan di situ kalau kita lihat laluan utama terusan Suez itu yang besar, daripada Laut Mediterranean, kapal-kapal daripada Eropah nak lalu ke Laut Merah akan lalu situ. Mereka akan lebih hebat lagi. Pelabuhan yang dibangunkan, bagaimana pelabuhan Singapura boleh maju kerana pelabuhan metropolnya. Itu juga dengan terusan Suez ini. Tetapi pemerintah tak buat begitu. Pemerintah mengikut telunjuk Yahudi dan mengikut telunjuk negara-negara Arab yang kaya. Payah tak payah engkau bangunkan, kami akan beri kamu. Beri. Sebab itu walaupun rakyat miskin, tetapi pemerintahnya kaya. Baik. Revolusi rakyat meletus pada Januari 25. Rakyat mulai sedar mereka miskin, mereka susah, minta kaya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Maka mereka menuntut supaya rejim Mubarak ini letak jawatan, turun takhta. Akhirnya dengan desakan-desakan ini, maka Mubarak pun meletakkan jawatan. Dengan itu bermulalah era demokrasi yang sebenar. Pilihan raya parlimen, Ikhwan Muslimun menang hampir separuh kursi. Tetapi itu bukan seperti pilihan demokrasi bagaimana diamalkan Malaysia. Jika dah menang pilihan raya parlimen, maka secara langsung ahli parlimen itu pilih. Yang menang pilihlah presiden. Tak, maka diadakan pula pilihan raya presiden. Banyak 3 pusingan. Akhirnya dalam pusingan yang terakhir, Morsi mengalahkan Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq ini Perdana Menteri era Mubarak. Menang dengan info 1.7%, hampir 52% Morsi menang. Undian kepada Ahmad Syafiq 48.3%. Maka dengan itu dia dilantik menjadi presiden. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan kiraan sebenarnya Morsi menang dengan 55%. Tetapi kemudian datang pula undi pos. Undi pos pun ada. Undi tentera sebanyak 3 juta yang berpihak kepada Ahmad Syafiq. Wa makaru wa makarallah, Allah khairul makirin. Mereka mengancam, Allah mengancam juga. Allah sebaik-baik mengancam. Datang 3 juta undi tentera. Daripada mana datang? Tentera Mesir berjumlah 469,000 sahaja. Undi tentera 3 juta. Hebat undi tentera ni. Undi pos, undi tentera. Jadi akhirnya walaupun mereka merancang dengan sebaiknya untuk menangkan orang-orang rejim Mubarak, tetapi Allah Ta'ala mengancam lain. Muhammad Morsi masih lagi kekal sebagai kedudukan yang teratas. Maka dilantik sebagai presiden. Masuk pejabat 30 Jun 2012. Hanya setahun lebih sempat menjadi presiden sebelum digulingkan oleh kerajaan. Baik. Apa yang tinggal kerajaan Mubarak kepada presiden baru ini? Yang pertama, dia bukan tinggalkan istana mewah yang perlu Morsi duduk berseronok. Morsi tak masuk ke istana itu, tidak tinggal di istana itu. Yang ditinggalkan kepada Morsi adalah hutang 1,300 bilion pound. Gini, lebih kurang 1,300 bilion ringgit. Tuan, hutang yang banyak. Kerana Mesir tidak dibangunkan, import. Maka hutang yang banyak. Dia tahu defisit. 5 juta rakyat tak ada tempat tinggal. Itu duduk ke kubur, duduk bawah jambatan dan sebagainya. 7 juta ibu tunggal
Rohingya tampur kejahatan tetap. 30 juta orang keciciran pelajaran. Bayangkan kalau rakyat hanya 60 juta, 30 juta keciciran pelajaran, maka mundur negara itu. Kalau rakyat tampur pendidikan. Beza dengan Palestin. Walaupun mereka susah, tetapi Palestin antara negara di dunia ini yang rakyat mempunyai pendidikan yang tinggi. Kerana apa? Kerana di sana pemerintahnya lebih memikirkan tentang pendidikan. Sakibaki Raja Melamo, civil servants, media dan lain-lain ini adalah sebagai satu bebanan juga kepada Morsi. Kita nak lihat siapakah Dr. Mohamed Morsi. Inilah Presiden Mesir pertama dilantik oleh rakyat, yang sebelum itu dilantik oleh tentera. Presiden awam yang pertama, Presiden Mesir pertama hafaz seluruh Al-Quran. Saya rasa bukan Presiden Mesir yang pertama, mungkin Presiden di dunia yang pertama hafiz Al-Quran. Yang ada setakat ni lain-lain hapus semua, maka dia hafiz. Presiden Mesir pertama yang menangkap orang bebas kritik dia secara terbuka. Tuan-tuan, hari ini Presiden Morsi naik, dia naik sebagai Presiden. Esok sahabat-sahabat cerca dia keluar cerita tentang Morsi, cerita tentang isteri seorang Presiden yang bertudung. Dibuatkan kartun dan sebagainya. Apalah warna Presiden isteri bertudung, macam makcik jual apa jamu je, macam-macam lah istilahnya, macam tu lah. Macam-macam. Sehingga mak dia pun dicerca juga. Mak kepada Dr. Morsi ini dicerca tiap-tiap hari. Hari ni nanti jadi Presiden, esok keluar. Morsi tak tutup. Kita tarik balik dia punya lesen pengeluaran tahap. Dia bukan orang jenis itu. Kita haramkan sok-khabar ini. Tak, Morsi tak begitu. Tetapi keluar sok-khabar lain untuk balance kan. Sok-khabar lain. Media-media TV semuanya rejim Mubarak. Maka buat stesen TV yang baru untuk balance. Maka situ. Itulah Morsi. Dia tak haramkan TV-TV ini. Biarlah dia nak buat, kita buat cara itu. Maka dia adalah seorang yang betul-betul demokratik. Presiden awam, Presiden Arab pertama berjabat dengan pengawal penjara. Pengawal penjara itu pula yang penjarakan diri. Dia sadar, bukan dia tangkap orang dulu ke penjara aku. Masuk balik. Presiden Arab pertama yang melarang meletakkan gambar-gambar beliau di bangunan-bangunan kerajaan. Tak ada jumpa bangunan kerajaan, gambar belakang, gambar dia besar. Gambar dia, gambar isteri dia. Tak ada. Gambar isteri apa tak lagi, gambar dia pun tak ada. Tak letak. Presiden Arab pertama tinggal sebuah apartmen di Seoul dan menerima gaji biasa sebagai pekerja awam, dan Presiden Arab pertama yang melancong bercuti gunakan gaji sendiri. Bukan guna duit negara. Dia rakyat. Tak. Tapi kalau berapa gaji dia dapat, dia rasa dengan ini mampu untuk pergi Mekah je lah. Itu keadaannya. Jadi jasa Morsi selepas tahun kita nak lihat menaikkan gaji guru dan pegawai kerajaan. Ini kecil sangat, jadi atas yang juga. Gaji guru dinaikkan untuk membasmi buta huruf, menggalakkan guru-guru bekerja dengan lebih keras, maka dinaikkan gaji guru. Itu antara jasa Morsi. Baik itu guru sokong, baik itu dasar sama, lebih kuat sama. Kalau lepas kita naik guru je kerja, naik gaji. Baik itu guru sokong. Baik. Memperuntukkan 100 juta pound untuk keluarga yang syahid. Keluarga yang syahid masa revolusi apa diperuntukkan 100 juta. 593 peluang pekerjaan baru. Sebelum ni rakyat tak ada kerja. Bila dalam perintah Morsi, lebih setengah juta rakyat dapat pekerjaan. 45,388 buah rumah mampu milik dibina dalam tempoh setahun. Bayangkan, orang mampu milik lebih 45,000 dibina dalam tempoh setahun pemerintahan Dr. Mohamed Morsi. Ini kes-kes penculikan diselesaikan 348. Ini dalam keadaan masa zaman Morsi apa yang berlaku? Polis-polis pun ramai yang boikot tetapi mampu selesaikan kes. Polis trafik, antara rakyat marah Morsi apabila diboikot oleh polis, antaranya adalah keadaan huru-hara. Jalan kereta langgar sana, langgar sini. Nak lintas sana tak boleh pasal polis tak jaga. Polis Mesir, dia kerjanya memang banyak jaga jalan. Pasal jalannya tak ada sistem sangat. Jadi
Dia nak burukkan keadaan Morsi, dia tak jaga jalan. Jadi bila orang datang buat tuduhan dan sebagainya, kamu tanya Morsi. Kamu tanya Morsi. Presiden tu, dia duduk honeymoon dekat pejabat untuk terima gaji. Morsi tak potong gaji dia. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Dalam masa keadaan itu juga 358 KK dapat diselesaikan. Kemudian apa penjenayah juga 342 orang ditangkap. Kemudian kita lihat lonjakan pelaburan di Mesir daripada 1.8% 2012, 2013 2.4%. Itu baru berapa bulan 2.4%. Bagaimana Mesir ini dia buat dasar pandang ke timur, maka dia menarik pelaburan daripada Korea, daripada Jepun, dan antara pelabur yang terbesar yang dah setuju untuk melabur di Mesir dan telah melaburkan Mesir adalah Samsung. Samsung dah melabur di Mesir. Jadi kita lihat pelancong makin ramai. Orang kata kalau umat Islam mentah tak ada orang nak datang, takut. Masing-masing takut pasal apa, tengok orang janggut aja sana sini, takut. Dah makin ramai, lebih sejuta orang datang. Daripada 8.2% meningkat pada 9 bilion, meningkat pada 9.2 bilion. Masing-masing tengok, mesti naik, bagaimana minta? Semua nak datang melawan melawan Mesir. Itu keadaannya. Bagaimana keberkatan. Baik. Kenapa golongan anti-Islam dan pro-Israel membolehkan Morsi? Ini antaranya yang tadi saya cerita. Dia meningkatkan daripada 20% hingga 60% pengeluaran gandum. Yahudi marah, orang ni marah. Pasal apa? Mereka tak menerima habuan daripada Yahudi, tak menerima lagi habuan daripada Amerika kerana apa? Tidak mampu untuk menyekap Morsi daripada melaksanakan program-program ini. Bangunkan kilang-kilang elektrik, elektronik dan sebagainya. Beri kebebasan pada media, walaupun tiada hari media tu caci dia, hafal Quran, solat jemaah, jadi imam kat masjid. Ini Morsi. Presiden jadi imam kat masjid. Kalau sini dia keluar pada rumah, dia akan pakai baju besi, pakai baju perisai. Baju besi tu dah macam kita ni, dia baju perisai. Dia nak jalan tu, dah tutup jalan jauh lagi, dah tutup dah. Tentera berkawal dengan kereta perisai apa, dah berkawal jauh berapa kilometer dah. Barulah Morsi akan lalu. Dia tak pakai baju besi tu. Baju perisai tak pakai, pengawal tak perlu. Tak perlulah ramai-ramai, hanya berapa orang. Boleh jadi imam solat jemaah di masjid. Cukuplah Allah jaga dia. Tak mahu tinggal di istana. Walaupun istana yang ditinggalkan oleh Hosni Mubarak itu sangat hebat. Dia menyokong perjuangan Palestin, Syria, Myanmar. Kalau tuan-tuan tengok dalam video klip awal tadi, bagaimana dia menyokong semangat rakyat Mesir untuk membebaskan Gaza, membebaskan Palestin. Bagaimana dia mengutuk Syria, dia juga akan bantu Syria. Sebab itu bila dia jatuh, Bashar Assad antara orang yang kuat. Yang kuat kesukaannya bila Morsi itu jatuh. Membebaskan perintah kerajaan Mesir dan cengkaman tentera. Tuan-tuan, Mesir ini negara tentera. Sebab itulah kaki tangan awam yang terbesar adalah tentera. Dan tentera ini membolot harta negara lebih daripada 30% kekayaan dimiliki oleh tentera. Jarang kita dengar. Susah dengar tentera kaya Mesir. Dalam Quran dari sebut Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun bersama tentera-tenteranya. Memang Mesir ni tak boleh lari bertentera. Ada Mesir, ada tentera. Jadi itu keadaannya. Hartanah dimiliki oleh tentera yang paling ramai. Jadi kalau kita kat sini lain, dekat negara lain juga lain. Tetapi hartanah itu, tanah negara itu dimiliki oleh lebih kepada tentera. Benarkah Dr. Morsi tak inklusif? Tak jemput orang lain dalam kabinet? Kita lihat, dia hanya ajak orang lain. Kata ramai kita dengar media barat dan sebagainya kata bahawa Morsi ini segala-galanya diberikan kepada puaknya. Siapa puaknya? Ikhwan Muslimin. Dari salah kita edarkan itu pun ada kita edarkan siapakah Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Adakah itu benar? Kita lihat, hanya 35% kabinet seluruh Mesir adalah anggota Ikhwan Muslimin. Dan memang patut sebenarnya, kerana kemenangan dalam pilihan raya parlimen adalah kepada parti yang dipimpin oleh Ikhwan Muslimin. Tetapi Dr. Morsi tak, nanti semuanya orang Ikhwan, hanya 35%. Kementerian 4
4 kementerian sahaja dijawat oleh Ikhwan. Perdana Menteri pun diberi kepada Hisham Bendil, bukan ahli Ikhwan. Dia pernah tawarkan timbalan Presiden kepada Hafiz Sabahin, ditolak, kemudian dia hentam balik Morsi. Morsi pernah tawarkan juga jawatan sama timbalan Presiden kepada Al-Baradi, tak nak juga, tolak. Majlis Penasihat Presiden terdiri daripada berbagai kumpulan, dilantik oleh Morsi sendiri di kalangan golongan liberal, Kristian, Salafi dan juga sekular. Maknanya semua golongan dilantik oleh Morsi. Tetapi tuan-tuan, kita lihat bagaimana Mesir ini. Dr. Morsi menyeru semua pihak supaya bantu naikkan negara. Tetapi pembangkang-pembangkang ini tak puas hati. Apa yang diseru oleh Morsi? Bangunkan negara, bantu, bangunkan negara, bangunkan Mesir. Tetapi pembangkang tak puas hati. Lebih 50 kempen burukkan Morsi. Eksploitasi media-media semua cerita burukkan Morsi. Oh, Morsi tak buat apa, hanya tahu sembahyang jemaah aja. Apa Quran, baca Quran aja. Tak ada buat apa. Habis jawatan semua beri kepada suku sakat dia kepada Ikhwan. Lebih 7,700 protes seluruh negara. Hari ini Morsi naik sebagai Presiden, minggu depan telah diadakan demonstrasi menuntut Morsi untuk meletakkan jawatan. Kata seminggu je. Betapa tidak demokratiknya mereka ini. Hari ini naik, minggu depan dapat demonstrasi suruh letak jawatan. Teruknya rakyat itu. Kerana apa? Mereka dipengaruhi oleh golongan liberali, sekular, Saki Bakir rejim yang mengaruhi mereka. Kemudian sepanjang setahun lebih itu ada 24 seruan minta rakyat-rakyat turun ke jalan raya untuk membantah Morsi. Dengan keadaan protes yang banyak ini, bagaimana seorang presiden nak bangunkan negara? Jadi itu keadaan satu cabaran yang besar kepada presiden sebuah negara yang dilantik oleh rakyat. Jadi terlihat banyak usaha dibuat untuk gulingkan Morsi daripada Januari hingga Juni 2013. Antaranya bagaimana mencetuskan kemarahan rakyat adalah krisis minyak petrol. Ini bukan cerita naik 20 sen. Naik 20 sen orang tak buat apa, orang tak marah pun. Orang cuma buat kartun aja masuk dalam Facebook dan sebagainya, tak marah. Ini tak ada, nak isi petrol tak ada. Nak isi minyak, kereta datang pam minyak, minyak tak ada. Bahan bakar gas tak ada. Tuan-tuan, nak masak apa, gas tak ada. Elektrik kejap ada, kejap tak ada. Alasan inilah kelemahan pemerintahan Morsi. Ini golongan-golongan peniaga, golongan-golongan yang menguasai ekonomi dulu ini pakat sama-sama. Okey, hari ini minyak semua tak ada. Tak ada. Hari ini gas tak ada, tak ada. Orang marah. Elektrik tak begitu padamkan dulu. Bila itu tak ada. Bila Morsi jatuh, digulingkan, esok minyak ada, gas ada, elektrik tak pernah padam. Ada pula. Ini bukan cerita air. Air pun gitu juga keadaannya. Jadi tuan-tuan, sebab itu rakyat mula marah. Dia kata kenapa minyak tak ada? Inilah kelemahan Presiden Morsi. Ini kenapa elektrik kejap ada, kejap tak ada? Inilah kelemahan Presiden Morsi. Sedangkan inilah yang dilakukan oleh Saki Bakir rejim Mubarak. Mereka kontrol ekonomi, mereka kontrol segalanya, dan mereka melemahkan Morsi yang itu. Dengan itu, rakyat bangkit ke semangat. Diajar-ajar, dihasut-hasut, maka rakyat yang tak faham ini akhirnya turun ke jalan raya yang dikatakan jumlahnya belas ribu, belas juta, tetapi sebenarnya dalam sekitar 1 juta. 30 Julai 2013 perhimpunan puncak Tamarrud. Di Tamarrud ini pemberontak ini. Golongan berontak pada 30 Julai, maka Asisi pun datang jumpa Morsi. Dia kata, Tuan Presiden, rakyat minta kamu untuk turun daripada tahta. Turun. Saya beri Tuan 48 jam untuk letak jawatan. Sekiranya Tuan tak nak, kita akan terpaksa tangkap, terpaksa turunkan juga Tuan. Beri masa 48 jam. Seorang Menteri Pertahanan Asisi datang jumpa Presiden, dia beri. Dia kata rakyat minta Tuan turun. Maka selepas Morsi takkan turun. Dia dinaikkan oleh rakyat, beri
Cutilah dia buang 5 tahun pilihan raya nanti boleh kalau dah tak suka. Tapi ni baru setahun. Itulah teruknya. Tentera Mesir baik lagi tentera kita, jauh lebih baik. Tentera kita tak campur urusan politik, tak campur urusan ekonomi. Tetapi tentera Mesir habis semua nak campur. Bila Morsi naik, dia hantar jeneral-jeneral jaga sempadan. Jaga sempadan sepatutnya Sinai dan sebagainya, jaga kat situ. Bukan jaga ekonomi, bukan jaga harta negara ni semua. Tetapi Sisi minta letak dan selepas tempoh 48 jam ditangkap. Morsi sekarang ni tak tahu apa berita dan di mana semua kita tak tahu. Kita lihat lepas itu pada 3 Julai diumumkan bahawa ditubuhkan kerajaan yang baru. Sebagai protes, ya, tuan-tuan, bila Morsi telah ditangkap, digulingkan sebagai protes mendukung Presiden Morsi demokrasi, puluhan juta rakyat Mesir telah mengadakan berhimpun di Medan Rabah dan seluruh Mesir untuk bantah kudeta tersebut, merambat kuasa ini. Puluhan juta rakyat berkumpul di Rabah dan di bandar-bandar yang lain, bukan berarah bawa senjata, baling batu dan sebagainya. Mereka buat bantahan, panggil apa, sit in ke sit on demonstration. Duduk, masuk waktu solat, mereka solat. Waktu makan, jaga-jagakan makanan. Perempuan akan solat. Kalau nak bawa air di masjid sana, kalau lelaki di masjid sini, diaturkan dengan sebaik-baiknya. Protes, duduk situ, solat, zikir, baca Quran, berjuta-juta rakyat. Daripada sebelum Ramadan, sepanjang bulan Ramadan sehinggalah Syawal, lebih 40 hari mereka berkumpul di medan-medan ini, tak balik ke rumah. Hanya ada yang tertentu mereka selaraskan, hantar makanan, hantar air dan sebagainya, duduk situ. Kita pun tak pernah buat macam itu. Rakyat Malaysia kalau diorang demonstrasi tak ada, paling lama 6 jam. Ini bukan 46 hari, 46 hari duduk situ. Hanya duduk, nyatakan bantahan. Bantahan kenapa? Mereka menuntut kemerdekaan. Mereka dijajah oleh rakyat mereka sendiri, dijajah oleh tentera. Maka mereka menuntut kemerdekaan, menuntut supaya presiden yang dilantik oleh rakyat itu dikembalikan. Tetapi apa yang berlaku pada 15 Ogos 2013, kita lihat Rabah telah diserang. Masjid Rabi'atul Adawiyah ini dibakar. Medan Rabah dibakar. Kemah-kemah yang didirikan untuk berlindung daripada panas dan hujan dibakar. Ada yang tak dapat nak lari, yang tak mahu bergerak di situ, ditembak dan dibakar hidup-hidup. Sehinggakan hospital pun dibakar. Dan rakyat ini yang ditembak oleh tentera, ditembak-tembak, nak dapatkan rawatan, datang pasukan ambulans tak dapat nak ambil diorang. Ambulans pun tak dapat nak ambil. Paramedik datang, sorok-sorok, pergi ke celah-celah bangunan untuk merawat. Maka di situ ramai yang syahid. Ini dalam masjid Makram Abid pada 15 Ogos. Ramai syuhada. Masjid Rabi'atul Adawiyah bakar, wadalah betul. Ini tentera-tentera, kalau tuan-tuan nampak atas bangunan, tentera penembak tepat, duduk atas bangunan untuk tembak mereka. Yang ini gambar helmet ditunjuk bagaimana kawannya yang pakai helmet itu ditembak, tembus ini dan otaknya masih ada dekat helmet itu. Ini fakta ini, kali yang pada 15 Ogos itu lebih 2,500 rakyat pro-demokrasi terbunuh. Sekarang jumlahnya dah lebih daripada itu, dah sekali ganda. Tapi 5,000 orang dah bunuh. Kenapa? Bila yang cedera-cedera parah itu telah menghembuskan nafas terakhir sehari demi sehari, dan lebih 5,000 orang meninggal dunia. Lebih 3,000 orang ditangkap. Lebih 10,000 orang tercedera. Lebih 200 orang wartawan terbunuh. Dan Hosni Mubarak bebas, tidak bersalah. Hosni Mubarak bebas, tak bersalah. Morsi
ditangkap, dia pula bersalah, tak tahu ke mana. Kita nak lihat respon umat Islam antarabangsa terhadap isu ini. Bagaimana tadi kita tengok dalam tu slide video klip di Sydney, di Jepun, di Paris, New York, Pakistan, Maghribi, Morocco, Turki, rakyat semakin pandangan ulama. Dr. Yusuf Qaradawi kata Sisi, Dr. Yusuf Qaradawi kata Sisi, Bablawi, Adil Mansur, Baradi terlibat dalam aksi kejahatan ini. Mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dan rakyat Mesir. Sungguh apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan hingga pada dinasti Mamalik sekalipun tak pernah ada pembantaian sebesar ini ke atas rakyat Mesir. Begitu juga dengan orang-orang yang lain, ada ulama yang lain. Tetapi kita lihat satu perkara yang pelik, orang pelik, rakyat pelik, masyarakat antarabangsa itu pelik. Di negara bukan umat Islam pun, negara-negara yang kafir pun, mereka sokong Morsi. Tetapi di negara yang diperintah oleh Khadimul Haramain, Al-Malik Saud, dia menyokong As-Sisi, menyokong kudeta tentera ini. Dia kata apa? Dia menyeru bangsa Arab untuk berdiri bersama-sama menentang cubaan untuk menjejaskan kestabilan Mesir. Sekarang ini Mesir stabil lah tu. Yang datang demonstran apa semua menuntut Morsi untuk berkuasa semula, mereka itu cuba untuk menjejaskan kestabilan Mesir. Maka dia kata kerajaan Arab Saudi dan seluruh rakyatnya bersama dengan saudara-saudara di Mesir menentang kekerasan. Katanya dah satu kenyataan di TV. Tuan-tuan, orang lihat kalau itu siapa yang betul? Ini dengan sebagian orang Raja Saudi cakap itu, kita kena sokong ni macam ni. Tuan-tuan, apa yang ditakuti oleh Saudi ni dengan naiknya Morsi, ditakut terpalit. Apa yang berlaku di Mesir itu turut terpalit ke Saudi. Saudi tidak mengamalkan demokrasi. Dia pemerintah bergaja. Mana ada negara dalam dunia nama negaranya dinisbahkan kepada keluarganya. Kalau saya negara Malaysia ini saya buka Malaysia Al-Mahmud, tak ada. Ini Saudi satu-satunya negara dalam dunia, Saudi nisbah kepada inilah keluarga As-Saud ini. Rakyat Saudi jumlah 25 juta, kekayaannya dibolon oleh 15,000 suku sakat dia, kaum keluarga dia je kaya. Ini Saudi. Jadi orang ini tak kira siapalah dia, bila dah kena penyakit penyakit wahan, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takut mati. Itulah keadaannya. Emirat pun sokong Sisi jatuhkan Morsi. Kenapa? Kerana Morsi nak naikkan Suez. Bila Morsi naikkan Suez, Emirat akan mula menjunam. Jadi dia tak nak orang lain lebih kaya daripada dia. Sebab itu dia sokong juga Sisi. Bagaimana kita negara jiran, kan tak berapa suka kita buka laluan tambak tu. Itulah keadaannya. Kalau kapal-kapal boleh lalu, maka tak pergi sana. Apa yang pelabuhan metropol dia? Kita dah jadi orang tak lalu dah sana. Jadi kita lagi lebih kaya daripada dia. Itu keadaan sama, tuan-tuan. Tak ada siapa suka, walaupun negara Arab. Jordan tak suka. Kenapa? Di sana juga ada ikhwan. Maka dia takut kalau rakyat juga akan naik dan menjatuhkan pemerintahan beraja di sana, dan yang akan naik adalah kuasa rakyat. Sebab itulah kita lihat perkara ini, negara-negara bila diperintah oleh orang yang cintakan dunia, takutkan mati, maka mereka sokong dengan apa yang berlaku. Baik, kebohongan media, kita lihat sikit. Media bohong, dia kata apa? Akhbar Mas'ul Yaum, dia kata peperangan ini penentuan antara negara ataupun jemaah. Ini kita isu negara, bukan jemaah muslimin. Ikhwan berhimpun dengan senjata, dia kata, maka kerajaan umumkan darurat kerana ikhwan berkumpul dengan senjata. Sedangkan Al-Barani ditangkap, satu
peluru pun tak dilepaskan. Morsi ditangkap, satu peluru pun tak dilepaskan. Mesir sedang menghadapi Ikhwan, si pengganas. Ikhwan sedang pakai Mesir. Sebab itu bila orang tanya, kenapa Ikhwan tak lawan balik sedangkan Nabi pun berjihad lawan dengan senjata? Tuan-tuan, pertama, Ikhwan tak pernah ada senjata. Kalau ada, dia memang duduk dalam tentera atau polis, mungkin tak. Dia tidak pernah, dia bukan pengganas yang bersenjata. Dia adalah pertumbuhan dakwah kebajikan. Di sana bangun hospital-hospital untuk rakyat dapatkan bantuan, sekolah-sekolah. Itulah keadaannya. Jadi bagaimana nak lawan dengan senjata? Tentera Mesir dekat 500,000, dekat 1,5 juta. Kita senjata pun tak ada. Kemudian tak angkat senjata pun dia kata pengganas. Kalau angkat senjata, satu senjata habis, dia kata pengganas hukum. Jadi inilah adalah sebabnya. Media ini bohong. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat balik. Kalau gitulah tuan-tuan, apa yang kita lihat hari ini, siapa yang sebenarnya perompak, siapa yang sebenarnya pengganas, siapa yang sebenarnya yang merampas kuasa ini, siapa yang sebenarnya khawarij, al-Bughar ini, agak-agak tuan, siapalah agaknya? Adakah Morsi bersama rakyat yang inginkan kemerdekaan itu, ataupun tentera yang telah merampas kuasa yang telah ditentukan oleh rakyat? Kalau tuan-tuan tahu jawapannya, alhamdulillah. Maka kita lihat bila ada orang ceramah dalam TV1 dan sebagainya kata golongan Mursi bersama Ikhwan Muslimin ada golongan Khawarij yang menentang pemerintah yang sah, maka mungkin demam campak sedikit, demam panas. Dia kata golongan tentang mengangkat senjata menentang pemerintah yang sah. Sah apa kalau dia merampas daripada rakyat apa yang telah rakyat pilih, dan kemudian letak kat mana presiden yang telah pilih oleh rakyat. Jadi apa kehendak rakyat? Rakyat inginkan demokrasi. Rakyat Mesir telah bersuara melalui peti undi. Mereka menuntut hak demokrasi yang telah dirampas kembalikan. Mereka tidak akan mengiktiraf kerajaan melalui rampasan kuasa. Mereka menuntut supaya mengembalikan Dr. Morsi sebagai presiden Mesir. Itu yang dituntut oleh rakyat. Rakyat bukan minta sisi itu dipancung, tentera-tentera semua dipancung, tak. Mereka minta supaya kembalikan kuasa kepada presiden yang telah mereka pilih. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai rakyat Malaysia, sebagai Muslim, sebagai mukmin yang bersaudara, tuan-tuan? Doa silah mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Maka selalulah kita doakan, ya Allah, kembalikanlah kuasa yang telah Kau berikan kepada Mesir ini. Kembalikanlah keamanan kepada Mesir. Berikanlah pahala syuhada kepada mereka yang telah syahid. Doakan mereka. Sokongan moral antaranya sign petition. Tuan-tuan boleh tengok petition ini. Kalau ada apa smartphone apa semua, boleh rakan untuk sign petition. Buat kenyataan media untuk rakyat Mesir. Antaranya tuan-tuan, baru-baru ini ada wacana ilmu yang di Kelantan diajukan di Kota Baru, Dr. Mazim Malik bersama Dr. Ala daripada Mesir. Sebelum daripada itu, ada satu persembahan pantomim oleh anak-anak di Kelantan ini. Dibuat persembahan pantomim, dipakai baju-baju romaah itu yang ada namanya gempa ini. Dr. Ala ke Mesir itu sedih, nangis. Dia ambil gambar, dia terus hantar kepada rakan-rakan kat Mesir. Dia kata apa? Dia terharu sungguh. Kelantan yang jauh ini, mereka menghayati apa yang berlaku sana. Dia akan hantar ke Mesir. Dia kata bahawa Mesir, rakyat Mesir bukan keseorangan. Rakyat Mesir tidak bersendirian. Dia hantar gambar-gambar itu untuk menguatkan rakyat di Mesir, menguatkan lagi mereka rasa memang kita satu dunia mendoakan mereka. Sebab itulah kadang-kadang kita bergambar, lepas habis ni kita gambar, kita tunjukkan tanda sokongan, kita tak ada baju yang kuning itu, tak apa, tak ada baju yang tak ada rokaat. Ada orang tak reti. Dia kata, oh ini syirik. Ini orang syahadah satu aja, dia 4. Ini orang berbabi. Ini tanda rokaat. Erdogan cakap, sama kita tunjukkan tanda sokongan. Kalau kita tunjukkan sokongan macam ini, boleh tak ada masalah.
Tapi ini senang kita tunjukkan Rabbah itu dan sokongan pada itu. Empat ini bukan maknanya ada empat Tuhan. Syahadah yang kita tunjuk syahadah ni satu Tuhan. Empat ni bukan empat Tuhan. Nah, ini orang tak berhenti ditunjukkan ini semua syirik yang dibawa oleh ini. Kita lihat habis satu dunia ini orang syirik dah. Empat tak. Ini tak kerti. Jadi tak ada sokongan kita. Kita gambar-gambar tunjuk. Kemudian tuan-tuan upload dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya, insya-Allah. Masuklah dalam Facebook, dalam Twitter saudara kita yang ada di Mesir sana, mereka merasakan inilah sokongan moral kita. Jangan langsung. Bila kita begitu, kita berdoa, kita berimpun doa dan wama, insya-Allah mereka akan datang ke tempatan. Ini nyatakan oleh Dr. Silat Ta'ala itu. Jadi tuan-tuan, penting juga perkara itu. Dan kongsikan isu ini bersama saudara-mara kita, rakan-rakan kita, supaya dia sama-sama faham dan dia sama-sama tahu tentang ini. Tentang apa yang berlaku dalam Malaysia sebelum ini dalam Suaka Basina. Tuan-tuan baca Suaka Basina? Itu baca berita hari keputusan itu. Daerah. Okey. Sina dulu pernah dia temuan tentera Mesir ini, mana golongan Tamarun di Mesir ni, dia temuan dan kemudian dia keluarkan kenyataan di Sina tu. Dia keluarkan kenyataan di Sina ini, baru menyatakan golongan Mursi ini adalah salah, mereka ada kontak dan sebagainya. Turun terus jualan Sina. Apa-apa mereka kata itu boykot terus Sina. Apa yang dia nak buat selepas itu, Sina pas panggil Dr. Mati untuk counter balik. 3 hari keluar tentang cerita yang benar tentang Mesir. Naik balik jualan. Mana rakyat Malaysia ini bersama-sama. Alhamdulillah bila mereka faham. Mereka tak sungguh. Mereka nak Sina keluarkan berita yang benar, berita yang betul. Tetapi bila keluar berita itu, apa-apa yang berbuat. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah maknanya kita nak rakyat Malaysia juga bersama-sama dengan Mesir. Yang hak kita kembalikan kepada yang hak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan Dr. Mursi. Yang kita pun tak tahu bagaimana keadaan ini. Ada kalangan pemimpin-pemimpin yang telah dibunuh, disumbat di penjara dan sebagainya. Dr. Muhammad Badin, Mursyidul Am, F1 pun disumbat dalam penjara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu